Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang mulia ini, saya The Prof Channel YouTube bersama yang berusaha Dr. Marwan bin Ismail, pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Kelantan. Pada pagi ini, kita akan kupas isu politis dunia, khasnya Amerika, di mana Trump menang kali kedua. So, Doktor, pada pandangan Doktor, apa Doktor boleh katakan tentang kemenangan Trump ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan Donald Trump sebagai dalam pilihan raya Presiden 2024 ini merupakan kemenangan kali kedua berada di presidential di kedudukan sebagai seorang presiden Amerika yang kali ke-47. Sebelum ini Trump pun sudah menduduki kursi presiden sebagai presiden ke-45, kemudiannya diganti oleh Biden daripada Demokrat, daripada Republican kepada Demokrat, dan sekali lagi menampakkan bahawa kembali kepada Republican, khususnya Trump untuk kali yang kedua. Ini menunjukkan, pertama sekali ini menunjukkan bahawa kematangan dari segi demokrasi di US lah, sebagai sebuah demokrasi yang pelopor pada demokrasi dunia ini, menampakkan kematangan kepada rakyat Amerika itu sendiri. Dan seperti dahulu saya memberikan ucapan tahniah kepada Trump dan juga rakyat Amerika telah pun memilih Trump sebagai presiden yang ke-47 buat kali keduanya. Terima kasih Doktor. Soalan kedua, apa Doktor rasa kesan terhadap Amerika sendiri, kesan kemenangan ini terhadap rakyat Amerika sendiri? Okey, yang keduanya, apabila soalan yang kedua itu bertanya tentang kesan kepada Amerika itu sendiri, seperti mana yang kita ketahui bahawa ini adalah merupakan kemenangan pada saya adalah bagaimana dari segi kempen ataupun propaganda politik yang dibawa oleh Trump untuk menggunakan pendekatan Make America Great Again, menjadikan Amerika itu sebagai suatu kuasa superpower yang barangkali yang tinggi, yang besar, yang agung, seperti mana yang mungkin dalam 40 tahun yang lepas ataupun 50 tahun, 60 tahun yang lepas, sebagai memimpin dunia, seolah-olahnya Amerika merupakan satu kuasa yang cukup hebat dalam 40 tahun, 50 tahun kemudian menampakkan semenjak zaman late dalam tahun 2000-an itu menyaksikan bagaimana Amerika menampakkan terkesan khususnya dari segi peperangan ekonomi ataupun penguasaan ekonomi dan maupun teknologi dalam dunia. Dan sekali lagi untuk Amerika, orang rakyat Amerika itu sendiri, kemenangan propaganda oleh American Great Again itu merupakan satu kemenangan propaganda kepada kempen-kempen yang dijalankan oleh tim Trump, khususnya Republican. Tapi cuma tinggal lagi janji-janji Trump untuk memberikan Great Again itu merujuk terutama sekali dari segi ekonomi lah. Apabila kita melihat dalam 20 tahun kebelakangan ini menyaksikan bagaimana munculnya kuasa baru ekonomi yang memberikan saingan yang cukup hebat kepada Amerika, dan juga memberikan kesan yang sangat signifikan kepada peluang-peluang dan ruang-ruang pekerjaan yang melibatkan pengangguran, melibatkan susah kesukaran untuk memperoleh kerja. Dan pada masa yang sama rakyat mereka juga berdepan dengan masalah pendatang tak asing, tanpa izin ataupun parti ataupun imigran, khususnya daripada rantau-rantau seperti Mexico ataupun Amerika Tengah ataupun daripada Afrika itu sendiri ataupun seluruh dunia. Tetapi yang mendepani menyebabkan suasana ruang dan peluang kerja di Amerika itu sangat terdesak, menyebabkan orang-orang Amerika itu sendiri pun sukar untuk memperoleh pekerjaan. Dan pada masa yang sama dengan saingan perangan China yang masuk ke US itu memberikan tamparan yang cukup hebat kepada industri di US. Dan sekali lagi dalam peluang kedua ini mungkin rakyat ingin memberikan ruang dan peluang di atas janji-janji
Amerika great again. Jadi untuk memberikan ruang-ruang dan peluang pekerjaan kepada rakyat mereka dan seterusnya untuk boost kembali sebagai pada ekonomi. Dan selalunya kita ingat bahawa latar belakang Trump itu sebagai seorang peniaga. Jadi mungkin dalam menyelaraskan, membangunkan, mengembalikan semula keyakinan US ataupun rakyat mereka sebagai pemain utama dan ekonomi dunia ini, dia harapkan Trump mampu dengan latar belakang pemikiran sebagai seorang peniaga. Okey, terima kasih di atas jawapan yang begitu mantap. Seterusnya, apa pandangan doktor impak terhadap antarabangsa di mana Trump jadi menang balik kepada kali kedua ni, apa kesan kepada antarabangsa masyarakat dunia? Okey, yang pertama memanglah apabila pemilihan pemilihan presiden Amerika ini seringkali ditunggu-tunggu dan diikuti rapat oleh negara-negara di seluruh dunia. Itu memberi makna kepada bahawa Amerika merupakan suatu kuasa superpower yang pada hari ini yang disedari bahawa banyak memberikan kesan pimpinan kepada sebuah negara khususnya mereka itu memberikan kesan kepada negara-negara yang lain khususnya Amerika merupakan walaupun disaingi oleh China tetapi dalam kuasa ekonomi dunia masih lagi ekonomi dunia itu tempat pertamanya itu adalah US tapi diikuti rapat mencabar ekonomi sebagai nombor satu kalau kita lihat China itu berada di tangga kedua dari segi ekonomi dunia memberikan saingan cukup hebat kepada US itu sendiri. Jadi saya ingin bercakap tentang beberapa konteks kesan daripada implikasi kepada di peringkat mungkin dari segi polisi antarabangsa sendiri. Sebenarnya yang kalau kita faham bahawa Republican dan Demokrat mempunyai dua perbezaan yang ketara di dalam hubungan antarabangsa khususnya international relation sama ada dari segi aspek politik maupun dari segi aspek ekonomi. Yang mana Republican pada saya lebih cenderung kepada dasar yang berbentuk realis berbanding dengan Demokrat melaksanakan dasar-dasar yang lebih idealis yang lebih demokrasi menampakkannya itu. Sekali lagi apabila bercakap tentang slogan itu saja, slogan itu American Great Again, white supremacy, itu memberikan pelamangan terhadap juga dasar-dasar luar US itu di peringkat antarabangsa. Sekali lagi saya ingin menyantuni dari segi aspek hubungan terlebih dahulu, saya ingin menyantuni dari segi aspek ekonomi itu. Sebenarnya yang telah disebut tadi bahawa muncul China itu sebagai satu kuasa ekonomi yang bukan mata-mata mencabar daripada kuasa ekonomi tapi malah mencabar dari segi military itu sendiri. Kalau kita lihat bahawa China juga telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan sama ada dari segi ekonominya, hubungan antarabangsa dengan involvement China khususnya rantau seluruh dunia, khususnya rantau di rantau-rantau seperti Afrika ataupun Asia dengan selain pada itu China juga antara kuasa yang telah memulakan BRICS inisiatif iaitu daripada Brazil, daripada India, daripada Russia, China dan juga South Africa. Itu sekali lagi mengimbangi cuba mengimbangi dengan pakatan dari segi ekonomi itu dan juga pada masa yang sama juga telah mula menarik negara-negara Asia yang lain untuk menyertai pakatan BRICS itu. Dan sebelum ini Trump pernah menyatakan bahawa mereka-mereka yang menyertai BRICS itu bakal juga akan memberikan kesan khususnya barangan-barangan yang akan diekspor ke Amerika. Yang mana tarif cukai apabila Trump menduduki ini, dia berjanji akan meningkatkan tarif barangan-barangan asing khususnya barangan dari China dan pada saya dan barangan-barangan yang menyertai BRICS juga akan diberikan tarif sehingga 20 ataupun 30% dari segi cukai. Itu dalam konteks hubungan kesan daripada kesan peringkat antarabangsa.
Jadi kemungkinan barangan-barangan yang akan diekspor ke Amerika akan memberikan kesan ekonomi yang bukan sedikit kepada negara-negara yang bukan berorientasikan Amerika. Itu akan memberikan kesan yang sangat signifikan kepada barangan-barangan untuk di pasaran antarabangsa. Selain pada itu, kesan seperti mana yang saya sebut berkaitan dengan realis punya pendekatan approachable, dan sepanjang sejarah kalau kita lihat apabila Republican menduduki kepimpinan di Presiden dan menguasai Dewan Senat mereka itu, kita menyaksikan bagaimana dalam konteks penggunaan militeri itu sangat ketat. Contohnya dalam Perang Teluk, apabila Republikan menampakkan begitulah dengan Perang Teluk. Sebelum itu masa Ronald Reagan, sebelum itu ada semasa selain pada Bush, itu semuanya daripada Republikan. Jadi menampakkan dari segi penggunaan militeri itu sangat ketara. Jadi saya fikir dalam konteks antarabangsa ini Trump, khususnya dalam konteks Timur Tengah. Dalam Timur Tengah ini saya ingat Palestin dalam keadaan sekarang pun sudah berada dalam keadaan yang teruk dengan sokongan US, dan kita perlu ingat bahawa sebelum ini semasa Trump menduduki presidensi kali pertama sebagai Presiden Amerika yang ke-45, beliau telah pun mengiktiraf Baitul Maqdis itu sebagai ibu kota kepada Palestin. Dan saya fikir dalam keadaan sekarang ini dasar itu akan memberikan menunjukkan bahawa Trump ini sebagai seorang penyokong yang kuat kepada pembentukan sebuah ibu kota yang akan dikuasai oleh Israel. Dan sudah pasti konflik di Timur Tengah ini, kalau itulah dasarnya yang diteruskan semasa beliau menduduki kepimpinan kali ke-47, saya bukan mengharapkan, tapi saya bimbang akan tercetusnya peperangan yang lebih besar, yang implikasinya mungkin dari segi implikasi dari segi penggunaan teknologi nuklear dan sebagainya. Ini akan memberikan kesan-kesan yang sangat kuat kepada tamadun manusia, khususnya dari segi keselamatan manusia, dari segi keamanan, kesejahteraan kepada manusia. Dan saya mengharapkan Trump mampu untuk membuat sedikit perubahan berkenaan dengan dasar-dasar yang dikatakan sebagai US dengan menggunakan kaedah yang lain untuk menjadikan mereka great again. Mereka tidak memerlukan pendekatan yang lama. Yang mungkin oleh kerana Trump itu sudah berusia lebih kurang 80 tahun. Mungkin approach yang cuba dibawa itu adalah masih approach dalam 80 tahun yang lepas. Tetapi pada saya mereka boleh great again, tetapi dalam konteks yang lebih, orang kata, mencari perjalanan yang konsensus, mencari penyelesaian konsensus. Mungkin perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian ekonomi itu dirundingkan semula. Mencari satu dirundingkan semula untuk menjadi keharmonian di antara multipolar. Sekarang ini mereka tidak boleh merasakan dunia ini dalam konteks hubungan ini unipolar, tetapi bukan lagi bipolar. Sebelum ini bipolar dengan Rusia, Soviet Union. Tetapi sekarang ini sudah multipolar dengan pencapaian teknologi ekonomi di negara-negara yang lain pun cukup berkembang dan juga menguasai juga dalam dalam lapangan sains dan teknologi, khususnya China yang juga telah melancarkan roket-roket ke angkasa lepas. Itu menunjukkan bahawa pendekatan itu tidak lagi boleh pendekatan dalam musuh, tetapi dalam pendekatan yang kolaborasi, cooperation, dan mencari kaedah penyelesaian win-win solution itu adalah lebih baik. Dan sekiranya kesan kepada rakyat Amerika kalau masih lagi untuk mengekalkan white supremacy, saya menjangkakan US akan terpisah dan akan berpecah.
Betul. Negara mereka akan berpisah dan terpecah kalau memainkan kerana apa? Kerana di US ini merupakan komposisi populasi dari demografi rakyat itu ada pelbagai, ada white, ada black, ada color, ada Asia, ada pelbagai manusia di situ yang menjadi warga US. Kalau pendekatan white supremacy yang diambil pendekatan lama 100 tahun lepas, zaman-zaman perhambaan itu boleh menyaksikan Amerika akan berpecah belah. Okey, terima kasih doktor. Ada soalan terakhir Okey. Sekarang kita di Malaysia, negara tercinta di Malaysia, alhamdulillah. Apakah doktor rasa impak kemenangan Trump ini terkesan untuk hubungan dengan Malaysia dan US dan Malaysia sendiri ekonomi macam mana doktor? Okey, pertama sekali kita bercakap dalam konteks Malaysia. Malaysia sepanjang sejarah Malaysia bernegara, kepimpinan negara sering kali silih berganti. Namun pendekatan dari segi hubungan antarabangsa Malaysia ini menampakkan kita memegang pada prinsip bebas berkecuali. Kecuali bebas berkecuali. Jadi bebas berkecuali sementara kita menyedari bahawa Malaysia ini sebuah negara yang kecil. Walau macam mana kita bercakap pun kita tidak akan mampu meruntuhkan bukit. Jadi saya ingat dari segi kesan memang ada, tetapi walau bagaimanapun dalam konteks hubungan itu saya fikir kenyataan-kenyataan daripada kedutaan US di Malaysia bahawa sesiapa sahaja menjadi presiden Amerika dalam konteks Malaysia ini, hubungan itu tidak akan berubah dan kekal dengan hubungan yang harmoni. Namun begitu, sebagai Malaysia saya ingat kenyataan yang telah diberi dan dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Perdana Menteri Malaysia telah memberikan saranan dan ucapan tahniah kepada Trump di antara pemimpin awal yang memberikan tahniah kepada Trump. Itu menunjukkan bahawa Malaysia sebuah negara yang berkecuali, bebas berkecuali, dan kita berkawan dengan semua orang. Kita juga menyertai sebelum ini kita pernah menyertai Pakatan Ekonomi NAFTA, di bawah NAFTA, dan kini kita dah masuk dalam BRICS, memohon untuk masuk dalam BRICS. Itu menunjukkan bahawa kita ni nak berkawan dengan semua orang. Jadi saya rasa dalam konteks ini saya rasa tidak akan memberikan satu implikasi yang negatif kepada Malaysia. Namun sedikit saya fikir ada beberapa yang isu-isu antarabangsa yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, menyatakan bahawa supaya nanti Trump dapat melihat dengan baik tentang isu-isu di Palestin itu, untuk dapat menyelesaikan isu-isu Palestin dengan baik. Tapi saya fikir dari segi hubungan culture, budaya, hubungan ekonomi dengan US, malah kita antara negara yang dekat hubungan itu dengan ekonomi mereka. Saya tak silap saya, kita Malaysia dengan Amerika ni kita punya yang kelima yang terbesar hubungan Malaysia dengan US dari segi ekonomi. Walaupun yang pertama itu ada China. Tetapi menunjukkan relationship itu dari segi ekonomi itu itulah. Tetapi kesan juga dari segi militeri, saya ingat dari segi Asia, terutama dari segi Asia, di mana kita tengok sebelum ini pun dari segi Asia Amerika cuba untuk menyatakan bahawa keperluan kepada Laut Cina Selatan itu adalah satu kelautan yang bebas, semua orang boleh lalu. Tetapi saya mengharapkan supaya tension di Asia ini, khususnya antara Taiwan dengan China, antara mungkin Filipina dengan China, ataupun dengan Jepun dengan China, sebab di belakang itu adalah US. Saya harapkan dapat diharmonikan dengan baik. Saya harapkan. Jadi tapi kalau dari segi cara dan corak itu saya nampak Amerika akan memberikan keutamaan pada pembinaan kekuatan militer US dengan menyokong menyokong sama ada Taiwan ataupun Jepun ataupun Filipina.
Itu sekali lagi untuk adil kuasa, imbangan kuasa di Laut Cina Selatan. Dan sekali tadi dalam konteks Malaysia, kita mengharapkan bahawa US terus berhubung dengan kita dengan baik, dengan menggunakan pendekatan yang saya katakan tadi adalah lebih baik, menggunakan pendekatan diperhalusi, mungkin kempen-kempen untuk mendapatkan sokongan semata-mata, tapi mengharapkan segi realitinya white supremacy itu digunakan dalam konteks yang lebih lembut. Itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Barwami Ismail kerana berjaya kupas isu ini dengan jaya dan baiknya. So diharap penonton, semua audiens di luar sana dapat mahu daripada perbincangan. InsyaAllah kita akan adakan siri nombor 2 lagi insyaAllah. Tapi sekarang ni kita daripada 538 kan kerusi total, kita fikir 295, ada lagi 17 kerusi. Tapi walaupun dari segi presiden itu Trump ataupun Republican hanya memerlukan 270 seat, dan sekarang ini telah pun melepasi 270 ya, melepasi ya. Telah pun melepasi iaitu berapa sekarang dah 295. Sudah melepasi nak tunggu 17 kursi. Itu saja daripada saya. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum, jumpa lagi penonton. Assalamualaikum.